Dia duk cari kerja. Ini kerja dia. Dia duk pergi buat yang tu lah sepanjang tu. Kerana duk lawan Nabi lah. Tu yang turun ayat tabat yada tu. Pasal apa? Dia yang masa Nabi kumpul semua orang nak habaq kata Nabi, nak bagi tahu kata semua orang kata Islam ni agama betul, Allah ni satu. Semua Nabi kumpul semua orang, Nabi berdiri atas satu bukit. Nabi kata, kalau aku kata belakang aku ni ada tentera nak main serang, hampa percaya tak cakap aku? Dia kata, kami percayalah. Sebab hang kami gelarkan Al-Amin. Kami percaya. Okey, kalau hampa percaya dengan aku sampai tahap macam tu, lah ni aku nak abang kata, jom kita pakat-pakat sembah Tuhan yang satu, nama dia Allah. Orang mula sekali angkat tangan maki Nabi, Abu Lahab, dia kata, tabbaka ya Muhammad. Sebab tu main tabat yada tu. Dia mula-mula maki Nabi dulu. Apa makna tabbaka ya Muhammad? Celaka ha Muhammad. Sebab tu Allah jawab balik kat dia. Allah kata, tabbat yada ka Abi Lahab wa tab. Celakalah hang tu Abu Lahab. Dia yang mula-mula maki Nabi dulu. Jadi bila dia yang mula-mula maki Nabi, menantu dia anak Nabi, terus dia habaq dekat anak dia dua orang tadi, Utbah dengan Utaibah, ceraikan anak Nabi dua-dua tadi. Kalau hampa tak cerai, tak dapat harta aku. Jadi macam dalam filem tau. Jadi macam dalam filem tu. Jadi mereka dua orang ni pun cerai anak Nabi. Okay. Tak apa, cerita tu tak habis dari situ. Saya berhenti sebab dia punya sambungan dia lepas ni sekali lagi. Relax lo. Sampai kau apa? 1.20. Baik cuti sekali je. Nama muslimin saya kasih sekali tengok. Okey, kita punya ni biasa saja. Jadi kalau siapa dengar saya cerita ni ada tercetus idea, ada soalan nak tanya. Tanya tu. Boleh jawab, saya jawab. Tak boleh, saya kata saya tak tahu. Okey? Senang macam tu. Buat apa belagak tahu? Tak tahu, kita tak tahu. Alright. Kita berhenti tak mana sebenarnya tadi tu. Cerita tu tak mau. Cerita tu sampingan. Yang cerita betul tadi tu. Abdullah bin Ja'far. Betul. Kita di tengah silsilah dia lagi. Thank you very much. Okay. Jadi anak Nabi 7 orang. Tadi saya dah cerita dah macam mana condition anak Nabi. So, okay. Sayyidina Ali kahwin dengan salah seorang anak Nabi. Nama dia Siti Fatimah. So, Ali bila kahwin dengan Fatimah, Ali, tadi hubungan Ali dengan Nabi berapa? Sepupu. So, bila dia kahwin dengan Siti Fatimah, merangkap sepupu dan juga menantu. Ada pula anak dua orang. Siapa nama dia? Hasan dengan Husin. Pandai. Okay. Hasan dengan Husin. Alright. So, anak kepada Ja'far tadi, Ja'far bin Abu Talib bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu Nabi juga kan. Ja'far ada seorang anak. Nama anak dia Abdullah juga. So Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib bin Abdul Muttalib. So Abdullah bin Ja'far ni dengan Nabi apa hubungannya? Anak belakang pupu, betul? Saya orang kampung. Mana nak pandai cousin, son of the cousin and the cousin of the son. Saya tak pandai lah yang tu. Ternyata saya tahu anak belakang pupu. Pupu dia punya anak. Betul kan? Tak betul. Sini orang Maxis panggil lagu tu lah. Kan ada sebutan lain. Sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwan. Okay. Jadi cerita yang kita nak cerita hari ni, cerita anak belakang pupu Nabi. Itu cerita dia. Alright? Okay. So, suatu hari, anak belakang pupu Nabi, nama dia Abdullah bin Ja'far. Dia berjalan di Madinah, dia lintah satu ladang. Di Madinah tu ada ladang, so dia lintah satu ladang. Bila dia lintah ladang tu, dia nampak ladang tu. Ini okey, semua orang kena set mind zaman tu. Zaman lepas zaman Nabi, dia ada hamba, dia ada khodam, dia ada sebagainya. Zaman kita tak ada, zaman kita orang gaji. Orang gaji bukan hamba. Kalau hamba, hukum dia lain. Orang gaji, hukum dia lain. Orang gaji, hukum dia lain. Okey. So zaman tu, hamba, setiap orang ada hamba, ada khodam dan sebagainya. So bila dia lintas satu ladang tu, confirm ladang tu dijaga dan dikontrol oleh seorang hamba untuk bantu tuan dia. Tapi hamba ni dia ada buat sesuatu yang menyebabkan anak belakang pupu Nabi yang nama Abdullah bin Ja'far ni dia berhenti, dia berhenti dan dia tengok. Yarhamkallah. Dia berhenti dan dia tengok, tak berginjak daripada situ.
Dia ada buat sesuatu benda yang attract perhatian kawan ni tadi. Apa yang dia buat? Hamba tadi tu, khadam yang jaga ladang tu, dia nak makan. Dia makan roti, dia koyak roti tu, makan. Besar yang dia koyak roti dia tadi tu, dia koyak besar yang sama, dia bagi dekat seekor anjing yang ada depan dia. Dia koyak makan roti tu besar yang sama, dia koyak bagi anjing tu. Dia koyak lagi, dia makan besar tu, besar yang sama, dia bagi dekat anjing tu. Kira yang mana dia makan, yang sama juga dia bagi dekat anjing tu. Yang tu yang bagi Abdullah bin Ja'far rasa pelik. Tak usah kata Abdullah, kita pun rasa pelik. Cuba ambil kita tengok. Kita tengah makan, betul tak? Kucing main, ngak, minta makanan kat kita. Bagi tulang, mana kucing tulang. Betul. Lepas kita tanya, awak bagi tulang kat kucing tu? Lah, kucing memang makan tulang. Lagu macam dia veteriner pula. Tahu kucing makan tulang. Macamlah kucing tu tak makan daging. Tak apalah yang kalau kucing mama ambil tulang bagi terus. Ada yang sebelum bagi tengok, ada isi lagi. Dia penghabis dulu. Dia penghabis dulu isi tu. Baru dia bagi dekat kucing tu. Padalah la ilaha illallah. Tahu punya pada. Dia kata apa? Ni aku baru nak buka puasa tau. Hang nak makan hari siang tadi hang nak makan. Duk bentiak dengan kucing dulu. Tak, kalau ikut manusia normal macam kita, kita akan makan yang mana yang saki-baki baru kita bagi dekat kucing ataupun binatang-binatang. Dah, cuba bayang, yang minta dekat kita kucing tau. Kucing ni orang kata apa? Cuddly lah. Apa cuddly? Ni lah apa? Saya minta maaf saya orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang dia dijajah oleh Francis Wright. Jadi bahasa Inggeris tu dia apa? Maafkan saya lah, maafkan saya. Angkara Francis Wright lah ni. Okey, bayangkan kucing yang comel tu pun kita bagi tulang. Ni kalau dalam Facebook ni tangkap gambar dengan kucing ni, kucing ni jadi bahan untuk dia nak bagi orang tengok, ya Allah comelnya. Siapa yang comel? Saya ke kucing? Jadi bahan dia untuk dia ni. Tapi kucing tu minta, dia bagi tulang lah. Saya nak tanya, kalau anjing agak-agak mampu tak bagi, hang mati lagi bagus. Kata kat anjing, pasal apa? Ni kita anjing tu tak buat apa kat kita. Anjing tu tak tokok kita, tak gerengau kita, tokok ngerau dia. Tokok tu gigit, gerengau tu cakap. Okey, boleh faham? Scratch. Okey. Anjing tu dia tak tokok kita, dia tak gerengau kita, tak apa-apa, dia lintas saja. Cuba tengok budak-budak ni yang kita, anak-anak, cuba tengok anak-anak. Dia tengok anjing tu. Anjing, punggai batu. Pakat 7 batu kat anjing tu. Anjing tu tak buat apa pun kat dia. Punya anti dengan anjing tu. Tu anjing tau. Tu anjing. Belum kira balik bayar comel lagi. Kawan tu yang comel tu sampai tahap boleh la ilaha illallah, hidup lagi makhluk ni atas muka bumi. Dah elok marah dia pasal apa? Dia yang jadi berdosa kat kita tu kalau kita ke darah dia. Kita tak buat apa kat dia. Dia duduk buat muka comel, hidung gitu. Biarlah kat dia. Dia kacau kita pun. Anjing tu duduk buat kodek-kodek ekor tu. Kita tak pergi duduk terekam. Kita duduk tak pergi bergelumang dengan dia. Dia tak ada masalah dia dengan kita. Okey, tak titik huraian. Saya takut silap faham. Dia kata, habis tu Ustaz boleh tak bela anjing? Anjing tak boleh bela sebab masalah dia banyak. Itu je. Dia tu kalau badan dia basah, kita kering, dia jadi najis. Kalau dua-dua kering tak apa. Yang seriau dia bila basah. Sebab basah anytime. Tengah dia keluar saya kereta lalu ayat acak boleh? Ayat acak bukan percik. Ayat acak tu dulu. Becak. Aduh, payah saya. Dia lalu tu kereta lalu atas ayat acak tu perak kena dia. Sekali lagi basah badan dia. Basah sekali lagi dia hujan ke apa kan, dia masuk dalam rumah kita. Masuk dia kelepiak badan dia. Nampak keluar lagi perkataan tu. Apa boleh tak kelepiak? Ribah. Tapi saya kata bukan apa. Saya nak abang tak ribah tu dia tak nampak sangat. Cuba bayang saya buat ayat. Anjing tu kena ayam. Dia masuk dalam rumah dia ribah badan dia. Tak nampak. Cuba tengok ayat. Dia masuk rumah dia kelepiak badan dia. Oh, nampak macam mana anjing tu buat.
Jadi bila dia kelakar saya, ayam dia tu mercik kat dia, kita nak kena samak dia, jadi dia renyah. Renyah lagi. Dia jadi leceh tau, leceh. Payah nanti. Sebab tu kita tak bagi bela anjing. Sebab tu Islam kata tak boleh bela anjing. Kalau takat nak bela anjing untuk memburu, untuk jaga ladang dan sebagainya, silakan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, tak ada masalah. Kat rumah kita tak boleh. Dan kita juga tidak digalakkan untuk kita tunjuk kata bila kita pegang anjing kepada orang duk tangkap gambar apa. Jangan. Sebab apa? Takut orang salah faham. Saya pun duk cerita, saya kena explain juga dekat semua orang bagi orang faham. Tapi kalau sebuah gambar kalau kita tangkap macam tu, dia timbulkan 1001 persoalan. Lebih baik kita elak daripada keluar daripada khilaf. Itulah yang sunnah kata Nabi. Keluar daripada khilaf. Jangan bagi orang duk jadi seriau dengan kita pikir bukan-bukan, tohmah kita bukan-bukan. Payah. Okey, itu cerita anjing. Tapi persoalan dia ialah dia tak buat apa-apa, dia tetap dia. Kita tetap kena layan dia macam mana makhluk Allah yang lain. Itu nasib kita ni dekat Malaysia. Yang kata comel tadi tu, balik bayar comel tu, dia tu nasib dia kena duduk dalam sangkar. Cuba kalau duduk boleh berkeliaran macam anjing tengok. Tobat siapa tak bagi dia makan lah. Silap-silap orang bagi dia makan racun, dia bagi mati. Punya geram, kesumat dengan binatang tu. Kita ni kena ubah. Kita kena letak benda betul pada betul, yang tak betul pada tak betul. Kita kena ubah. Dia tak kacau kita. Kita kena layan dia. Dia lapar, bagi dia minum, bagi dia makan. Okey. Macam ni. Kawan ni buat. Sebab dia buat benda tu pelik bagi Abdullah bin Ja'far. Kalau ikut orang normal macam kita, tak buat benda-benda macam tu. Jadi dia berdiri, dia tengok kawan ni buat, dia tengok. Habis yang kawan ni makan, bagi yang makan bagi dia pergi jumpa kamu. Dia tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ni khadam siapa? Soalan pertama dia. Dia terus tanya, kamu ni khadam siapa? Makna dia, seorang hamba, dia akan akhlak dia baik, cantik peribadi dia bila Tuhan dia baik. Okay, Tuhan dia jaga dia akan jadi baik. So kamu ni khadam siapa? Dia kata, aku ni, nak tengok dia ni khadam siapa, sebab dia terlalu baik sangat, berakhlak dengan anjing. Berakhlak. Orang tanya, Ustaz nak baca cerita ni dalam mana? Okey, cerita ni nak baca, boleh cari dekat kedai, boleh cari kat mana-mana kedai buku, dalam kitab Fadilat Sadaqah, karangan Syekh Muhammad Zakaria Kandahlawi. Ada 2 jilid. Dia dalam jilid yang kedua. Cerita ni ada dalam halaman yang ke 1020 ke atas. Okey, dalam buka 1020 ke atas tu, jumpalah cerita ni insya-Allah. Okey, itu saya dah habaq nama kitab tu. Okey. Dia dah terjemah Melayu dah, Okey. Balik cerita tadi. Kamu ni khadam siapa? Kata dia, aku ni hamba yang dibela dan dijaga dan dimiliki oleh keturunan Sayyidina Uthman. Patutlah Sayyidina Uthman. Tapi kalau cerita Sayyidina Uthman sebut nama saja, orang hanya kenal dia sebagai khalifah saja. Orang kenal dia sebagai sahabat Nabi. Orang tak tahu dia tu siapa. Baik, saya cerita dulu. Nak abang kata Sayyidina Uthman tu macam mana, tengok keturunan dia macam mana, maka kita tahu. Sebab itulah hamba dia memang perangai baik, lagu tu bagus. Okay. Sayyidina Uthman, dia merangkap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alright. Sayyidina Uthman selain daripada sahabat Nabi, dia juga kita sambung cerita tadi yang anak Nabi kena cerai tadi tu. Cerita dia sambung tentang sini. Bila Ummi Kalsum dengan Siti Ruqayyah kena bercerai dengan Utbah dengan Utaibah. Utaibah kahwin dengan Ummi Kalsum, Utbah kahwin dengan Siti Ruqayyah. Orang tanya, Ustaz nak dapat cerita ni tak mana? Saya nak cerita buku sejarah banyak sangat, saya bagi yang mudah saja. Yang mudah, buka Wikipedia, type je nama-nama ni keluar. Kalau senang lah kan, saya lagi duk bagi nama kitab ni, dia lupa, dia serabut, dia campur semua sekali lagi. Okay? Saya bagi senang. Type Wikipedia, tulis nama-nama yang saya sebut ni, baca tengok, boleh jumpa. InsyaAllah boleh jumpa. InsyaAllah boleh jumpa. Tapi kalau tengok baca yang pelik-pelik tu, biasalah, benda bukan kita punya, orang putih punya, dia tulis macam-macam ikut suka mereka lah. Baik, sambung. Jadi bila Siti Ruqayyah ini diceraikan oleh Utbah, maka dia sedih. Rupa-rupanya Allah pelihara dia dalam keadaan itu untuk gantikan dengan orang yang lebih baik, nama dia Sayyidina Uthman. Jadi Nabi yang approach Uthman untuk kahwin dengan anak Nabi nama Siti Ruqayyah. Saya rasa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak apa, sebab Nabi menantu dia apa? Mana ada menantu lebih baik melainkan Nabi. Tapi sekarang ni Uthman, dia menantu Nabi. Cuba bayangkan Tok Imam cari menantu. Siapa orang ni? Ayah-ayah siapa yang Tok Imam kan? Dia kata, aku nak cari menantu. Payah kalau tengok orang lelaki dia.
Mai ni, saya punya anak tak apa, saya letak tak mau yang mahal-mahal, tak mau macam orang lain. Saya mudah je. Mai baca dekat saya dalam bentuk hafazan surah Sajadah. Tu je. Tiara. Mampu. Siapa yang nak baca? Takutlah dia kata imam. Tak pun dia kata senang kan. Uji bakat dia senang kan. Jadi menantu saya sembahyang maghrib jadi imam untuk saya. Lagi terap. Tu imam nak tengok kat belakang tu, yang nak jadi menantu tu seluak menggeletak lagu tu jadi imam. Pasal apa? Tu imam. Tu imam ni anak dia. Kita menjadi macam, tak lepas ni. Apatah lagi Nabi. Nabi yang bawa agama kat kita. Anak jadi menantu dia. Takkan kau orang yang culas sebenarnya. Takkan kau orang yang sembahyang lebih kurang. Takkan kau dia mesti ambil yang memang layak jadi menantu dia. Kalau tak orang mesti kata tu dia menantu Nabi pun lebih kurang lah. Betul tak? Lagu kita lah kan. Macam orang selalu kata tengok, isteri ustaz pun lebih kurang. Buat lagu tu nampak kita. Pasal apa? Isteri ustaz. Maaf lah, dia dekat-dekat ni dia jadi lagu tu sikit. Nah. Dia jadi macam tu. Jadi Nabi mesti pilih yang terbaik. Baik, macam mana yang kata terbaiknya Sayyidina Uthman yang Nabi boleh pilih untuk anak dia? Dalam kitab ni, kitab saya boleh hafal. Nama kitab ni kitab Hayatus Sahabah. Kitab Hayatus Sahabah. Bahasa Arab, terjemah Melayu. Tajuk dia kisah para sahabat. Kitab ni dah terjemah Melayu. Dia punya bahasa Arab dia satu je jilid dia, tapi tebal sikit lah, panjang betul. Okay. Dia dah terjemah Melayu. Tapi mai yang Melayu punya dia jadi dah lah ni dah ada 6 jilid dah. Tapi buka jilid 6 tu, yang akhir jilid 6 tu, buka muka surat yang terakhir, page yang terakhir tu, dia ada tulis belakang tu, dia kata apa? Buku ni tidak habis lagi, akan sambung. Orang kata jilid 7, jilid 8 nak main lagi. Tapi yang ada dekat saya daripada 1 sampai 6 saja. Cerita ni kalau nak dapat dalam jilid 3 atau jilid 6, saya tak ingat, tapi lebih kurang dalam 2 jilid ni boleh cari. Okey, jumpa cerita ni. Okey. Sambung. Dalam kitab Hayatus Sahabah ini, kisah para sahabat ini yang dikarang oleh ulama muktabar dalam bidang hadis, dia cerita apa tentang Sayyidina Uthman?